Macam ni? Oh, dah balik. Siapa tu? Cik, kami WhatsApp tu, kami nak follow up. Tadi kami ada message, pagi awal kami ada message Puan Imam. Apa nama? Kami nak follow up tentang kelulusan apa untuk kelas kami untuk Carnival CoQ. Ah, okey. Oh, yalah sebab actually makin duit di infus sebenarnya tu cuma nanya kelulusan dulu. Sebabnya bukan perlu nempah untuk PO ke dan sebagainya. Sebab mula pendahuluan di Impun dulu. Yalah. Alright. Hello. Puan Mai. Cik, apa khabar kita? Oh, kami nak nanya tentang kelulusan permohonan kelas kami untuk Carnival CoQ. Actually, kita akan mula pendahuluan wang macam ni. Ah, okey. Okey. Sebab mengikut semua yang nang tunai lah. Macam beli dak mounting board. Saya dah sebab dah lama je ngantar nak. Ah, ah, mm-mm, mm-mm. Basic sih, ia macam kad-kad barang tak balloon apa ini semua apa. Kalau kita pakai PO semua budgetnya memang up to ceiling lah. Macam ni lah. Kecil-kecil macam ni. Yalah. Cuma yalah kita perlukan kelulusan. Takut kelak dibeli-beli-beli, takut tiba-tiba saya dapat claim. Ah, ah. Alright. Ah, alright. Okay. Yalah awal pagi kami dah message-nya tapi nya saya dah reply message kami lah. Ah, ah, ah. Faham, faham. Lah. Terima kasih banyak. Alright. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang, madam. Selamat petang, Waalaikumsalam, Madam. Sorry, you all dengar ya? Saya terlupa. Hmm. Sorry, sebab saya follow up apa nama pihak PPP. Dah banyak kali dah follow up tapi tak dapat lagi kelulusan untuk kita membuat pembelian peralatan tu kan. Mereka suruh je beli. Saya tak berani ambil risiko sebab kebimbangan saya ialah nanti kita beli-beli tiba-tiba apa bahan-bahan yang kita nak guna untuk booth kelas kita uh, tak diluluskan. Nanti macam mana nak buat claim kan? Saya perlu ada black and white lah actually. Tu saya telefon semula. Pagi tadi saya dah awal dah hantar mesej tapi tak reply juga kan. Tapi tak apalah, esok saya follow up semula. Okay, so hari ni kita mulakan kelas untuk sesi kali ni sebab dah hampir penghujung. Okey, ini saya kira kita ada dalam beberapa minggu lagi untuk kita habiskan kelas CoQ. Okey, jadi saya nak ingatkan kepada semua para pelajar untuk pastikan semua assignment ya dihantar seperti yang dijadualkan. Saya minta nanti apa nama ni masukkan dalam folder yang sedia ada. Nanti saya nak minta apa nama, kalau ketua kelas tak ada dalam ni, ada ke tak? Saya nak minta bantu Haina nanti tengok semula. Haina ada masuk dalam ni ke? Saya nak minta tolong tengokkan apa nama ni folder untuk saya rasa sekejap, kalau saya masuk folder tu dapat tak?
Saya tak nak, kalau boleh saya nak jaga juga assignment semua. Ginilah, saya mohon di email kepada saya lah nanti. Saya akan masukkan dua email saya, email Gmail saya ataupun email rasmi saya untuk para pelajar hantar assignment ya, sebab kalau hantar through folder, saya pun tak berapa selesa kalau folder berkenaan orang lain boleh view assignment masing-masing kan. Jadi kita sebab penilaian tu saya kena betul-betul perincikan. Jadi kalau ikut jadual kita, okey, assignment ni akan dihantar pada penghantaran tugasan pada 22 hari bulan. 22 hari bulan. Ada lebih kurang 2 minggu lagi. Okey, kalau ikut jadual saya 15 hari bulan Jun adalah penghantaran tugasan individu iaitu jurnal ataupun video pendek Golden Words Me Within Me. Okay, and then pada 22 ialah kelas terakhir kita. Maksudnya penghantaran tugas 15 hari bulan, saya nak remind sekali lagi, adalah penghantaran tugas untuk video pendek Golden Words Me Within Me. And then pada 22 hari bulan 6, penghantaran tugasan individu iaitu refleksi diri, logbook, projek khas dan refleksi diri yang LinkedIn tu. Okay, so please ingat ya, penghantaran assignment, kalau siapa yang dah siapkan awal, bolehlah hantar awal kepada saya ya, melalui email nanti. Right? Okay, maksudnya dekat sini saya bagi peluang pada you all, last kali menghantar assignment ialah pada tarikh 22 hari bulan Jun. Kalau tarikh lewat daripada tu, saya mohon maaf sebab saya kena strict jugalah in a few part. So saya mungkin akan didaklah sedikit markah. Right. So hari ni saya akan kongsikan mengenai topik yang terakhir. Okay, iaitu Golden Words Me Within Me, which is saya akan kongsikan juga pada hari ni ialah penulisan dan format pelaporan pada minggu hadapan. Okay, pada minggu hadapan, saya akan minta AJK berkenaan ataupun SU, penolong SU membuat draft ya, ataupun membentangkan draft pembentangan laporan plus kalau boleh apa-apa sahaja program dan aktiviti you all yang ada kompilasi video montaj dimasukkan sekali ya, dihantar sekali untuk ditunjuk pada minggu depan. Dan pada masa yang sama, saya mohon, hari ni untuk Carnival CoQ, mohon wakil ya untuk kelas ni update kepada saya, apa-apa keperluan sedia ada, saya aktiviti dan sebagainya. Sebab saya tahu kita belum ada kelulusan, jadi ada yang belum dapat lagi untuk update ya, update pembelian barang. Okay. So bila kita bercakap tentang Golden Words Within Me, so saya ingin berkongsi kepada semua pelajar tentang menggilap mutiara. Kita tahu kan mutiara ni sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang sukar didapati, diperolehi. Itulah analoginya diibaratkan kita as a human sebagai individu ya, kita adalah mutiara yang mana
kalau kita ikut istilah ataupun definisi mutiara itu sendiri ialah menggosok, mencanai sesuatu dengan tujuan mendapatkan hasil seperti yang dikehendaki. Jadi dalam perkara ni kita adalah diri kita yang mencipta, yang mencorak apa yang kita nak jadi pada hari ini dan pada masa akan datang, ya. Okey. Jadi kita dah banyak belajar, ya, kita dah banyak ada perkongsian dan sebagainya tentang kelemahan kekuatan diri kita. Of course, nak menggilap mutiara ni dia tak susah, ya. Tetapi tidak juga semudah itu. So, apa yang paling penting pertama sekali ialah kena mengenal diri. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni, as a human, sebagai manusia, sebagai individu, diri kita sebenarnya adalah 3 orang. Yang pertama sekali, anggapan terhadap diri kita. Apa yang kita anggap tentang diri kita. Lepas tu, apa yang orang lain anggap tentang diri kita. Diri kita daripada kacamata orang lain. Dan of course, yang ketiga adalah diri kita yang sebenarnya. Sebab tu, mutiara tu sangat berharga, ya. Bagaimana kita nak menggilap diri kita. And then seterusnya, untuk menggilap mutiara ni, akronimnya MUTIARA ni, yang pertama of course perlu mempunyai matlamat. Okey, saya tahu semua masing-masing ada matlamat, sebab tu saya selalu nasihatkan para pelajar, ya, bila kita belajar sebagai pelajar universiti, memang kita ada handbook kan every semester dan sebagainya, apa subjek yang kita nak ambil. But you have to make your own handbook ataupun vision board. Dekat situ kita kena statekan, okay, semester ni apa subjek, okay, apa tarikh-tarikh penting, berapa pointer kita dah dapat dan sebagainya. Towards the end, kita nak buat cross check supaya kita tak tertinggal apa-apa jam kredit sepanjang bergelar pelajar di Unimas. Saya nak memberi contoh kepada semua, ya, pernah pada suatu ketika dulu, ya, saya dah bertugas dekat Unimas ni almost 20, dah masuk tahun yang ke-22. Pernah ada pelajar dia tidak berjaya graduate sebab dia tidak lengkap jam kredit 120 jam untuk melayakkan diri bergraduat. Dan yang paling menyedihkan ialah subjek dia soft skill. Masa tu bukan COQ, dia dikenali sebagai subjek kemahiran insaniah. Jadi dia terlupa yang dia belum lagi mengambil subjek yang macam you all ambil ni. Towards the end dia terpaksa extend 1 sem semata-mata nak ambil 2 jam kredit berkenaan untuk melayakkan diri dia bergraduate pada bergraduate. Bayangkan dah belajar 4 tahun, 5 tahun, ya. Jadi sebab tu saya tekankan, saya kongsikan konsep menggilap mutiara ni. Mesti ada matlamat. Dekat matlamat ni nak buat macam mana? Buatlah macam handbook ataupun vision board yang saya nyatakan lagi. At least ada 2. Satu yang kita buat secara besar tu. Berapa subjek dah ambil, berapa jam, berapa pointer kita, next sem lagi apa perancangan kita, di mana kita nak buat FYP, final year project, di mana kita nak buat internship, latihan LI, latihan industri dan sebagainya. Kita kena dah susun dan sebagainya. Sebab kecenderungan kita sebagai manusia ni letak di kepala kita sahaja. Okey, kita letak di kepala kita, CPU kita dekat sini. Tetapi kita terlupa satu benda. Sebab tu Tuhan anugerahkan kita dengan mata. Okey. Dengan telinga cukup lengkap supaya semuanya stable selari. Okey, jadi supaya kita tak tertinggal. Okey, jadi jangan letak di kepala sahaja, di pemikiran kita. Mesti keluar, kita nampak, kita boleh tengok, kita boleh faham, kita boleh rasa. And then usaha. You tu usaha. Usaha ni memang perlukan kesungguhan lah. Kalau kita ada sikap acuh tak acuh dan sebagainya, it's time, ya, kalau kita berada dalam satu situasi yang mendesak, ya. Dia macam satu desakan yang menjadi booster kepada kita, dan berusahalah dengan yang terbaik. Belajar ni dia enjoy, ya. Belajar kena enjoy, right? So, tapi kena ada elemen usaha. And then tumpuan ataupun fokus.
Okay, bila time main, mainlah. Bila time belajar, fokus. Bila nak buat assignment, tahu due date, tarikh dan sebagainya, then buat yang terbaik. Saya lately ni banyak terima kes-kes pelajar berada dalam keadaan stres dan depression. Ada yang admit hospital dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak pernah tanya diri kita how we manage our own. Termasuklah masa diri kita dan sebagainya. Bila banyak sangat kerja kita nak buat satu masa, then kita akan rasa burn out. Itu yang buat kita rasa stres. Ada orang dia tak boleh cope with stress and then macam-macam boleh berlaku ya. Jadi please ya, pelajar-pelajar yang saya sayang dalam kelas Me Within Me, okay, beri tumpuan sepenuhnya, jaga image diri ni. Jadi yang baik-baik, kalau ada stres, saya yakin kalau kita dah boleh buat vision board ataupun matlamat kita ataupun handbook, our own handbook, then you all akan survive as a student ya. Of course, aktifkan diri. Kita tak dapat apa lama-lama ya, kita tak dapat berjumpa apa nama ni, kita tak dapat macam mana saya kata bertemu sebelum ini ya. Jadi okey, sekarang ni apa yang penting ya, kita try to aktifkan diri walaupun di alam maya, right? Dan insyaAllah ada rezeki Oktober nanti you all akan berkumpul semula balik ke kampus, right? Dan cuba buat adjustment dan adaptation, then try to aktifkan diri, and then kena rajin bertanya. Sebab tu dalam elemen projek khas tu ada unsur komunikasi. Kita tak boleh lupa objektif dia, tujuan dia ada komunikasi. Inilah elemennya, rajin bertanya. Okey, kita tak tahu, kita tanya. Kalau kita rasa soalan tu soalan alahai, soalan tu macam remeh-temeh ke, ataupun soalan kalau kita rasa bahasa kasarnya, mungkin kita rasa alah soalan tu soalan bodoh lah, orang biasa-biasa pun je. Jangan kita berfikiran macam tu. Kerana labeling tu sama, kalau datang dari diri kita sendiri lagi dahsyat. Dia labeling daripada orang tentang diri kita, tak apa, kita boleh dispute dengan cara kita buktikan, usaha improve our own image diri, aktifkan diri. But kalau you all okay, hidup dengan label-label yang negatif tu, dia akan memakan diri kita. So please, okay, rajin bertanya, walaupun you all rasa soalan berkenaan macam tak masuk akal dan sebagainya. Tapi of course in good manner lah. Jangan nanti jumpa pesyarah kita, awak-awak, kamu-kamu, itu janganlah macam tu kan. Kita panggil dia sir, madam, doktor ke, prof ke dan sebagainya. Saya mohon bertanya, tanya macam tu. Jangan, ni aku mau tanya, okay? You all adalah individu orang yang terpelajar. So, belajarlah untuk berkomunikasi. So, bila kita rajin bertanya, then we automatically improve our knowledge, improve diri kita daripada tak tahu, bertanya dan sebagainya, and then kita tahu bertanya. And then of course amalan berterusan lah. Bila kita buat sesuatu, dia kena kita amalkan, kita practice make perfect kan. Okay, itu antara lain yang saya nak kongsikan, okay, berkenaan dengan konsep mutiara. Jadi apabila menyebut tentang golden words, okay, banyak benda yang you all boleh apply dalam video you all nanti. Katakan kali ini saya kongsikan konsep mutiara. Then you please come out with your idea yang kreatif. Saya adalah mutiara. Buatlah ayat apa kan, M tu apa dan sebagainya. Boleh create tapi dengan cara kreativiti masing-masing ya. And then of course dalam kita nak menggilap mutiara ni mesti ada teknik, tips, strategi dan sebagainya. So dekat sini saya sematkan teknik SMART. SMART ni maksudnya yang pertama S pertama adalah spesifik. Kalau kita nak
distribute our matlamat yang saya maklumkan tadi dalam M ni, sekurang-kurangnya kita ada matlamat yang bersifat spesifik ya. Apa yang kita nak capai, apa yang kita nak dalam hidup ni. Okay, tanya diri kita ya. Okay, so seterusnya adalah measurable. Biarlah apa matlamat yang kita nak capai tu dia sesuatu yang dapat diukur ya, yang mempunyai jangka masa, buat jangka masa pendek and then buat jangka masa panjang. Yang ni biasa kita dengar. And then of course attainable, menetapkan sasaran yang mampu dicapai, ia mempengaruhi sikap, personaliti, usaha dan strategi yang berkaitan dengan matlamat yang dibuat. Bila kita attainable, ada penetapan sasaran, then kita akan jadi lebih berdisiplin. Kita tahu time frame kita dan sebagainya. Macam nak buat assignment ni, assignment saja macam you all nak buat projek khas dan sebagainya. Kita tahu apa target kita, time frame kita dan sebagainya. Ya. And then R yang seterusnya ialah realistic. Matlamat mestilah logik yang sesuai dengan diri. Sebab tu kita tahu apa kekuatan diri kita, apa kelemahan kita dan sebagainya. Barulah mudah dicapai dan bagaimana kita nak capai. And then T dekat sini ialah time bound. Maksudnya matlamat mesti disusun dengan masa yang sesuai. Barulah apa jua cabaran dapat diselesaikan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang para pelajar ya kena tahu ya. Jadi saya nak kongsikan ini adalah imej diri yang positif ya. Kena ada yakin diri, self-talk, bisikan positif, mempercayai diri, memperbaiki diri, hormat diri, banyaklah penampilan kemas, of course kewajipan dengan agama, kepercayaan masing-masing, maruah dan harga diri serta sentiasa bermaklumat. Ini adalah antara perkara-perkara yang saya nak kongsikan ya. Okey. Seterusnya ialah ini adalah perangkap ya ataupun halangan-halangan yang mesti kita usaha untuk kita dispute ya, hilang matlamat, kekaburan fokus, keselesaan. Apabila terperangkap, usaha ke arah kecemaran akan tergugat. So seterusnya mutiara ni, keindahan yang kelihatan pada seseorang itu bukanlah kerana pakaian yang menghiasinya, tetapi keindahan yang sebenarnya adalah ilmu dan adab yang dipraktikkan. Jadi ini adalah sedikit sebanyak bagaimana kita nak menggilap mutiara. Jadi untuk slide terakhir ni, ini adalah family saya lah. Saya ada seorang saja anak. Ya, anak perempuan saya, arwah ibu saya, ayah saya masih ada. Okey, ini adalah family kami lah. Jadi ini adalah mutiara dalam kehidupan saya. Right, so sebentar lagi pukul 4 saya akan stop sebentar. Okey, untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk log in kehadiran untuk kelas hari ini. Right, so jadinya saya nak buka QR code ya, saya stop sharing. Untuk slide saya pada kali ini.
Okay, ada siapa-siapa lagi yang perlu login? Okay, 4:15 kita masuk kelas mula.
Okey, kita teruskan kelas. So, sebelum saya serahkan kepada Haina, saya nak tunjuk apa nama ni untuk laporan projek khas yang telah kita buat. Jadi laporan ni akan dibentangkan di dalam kelas pada minggu depan. Okey, pada minggu depan. Jadi saya mohon apa nama ni, saya mohon kepada AJK berkenaan, terutama sekali SU dan penolong SU untuk buat persediaan. Okey, saya dah share dalam grup kita pada pagi tadi ke tengah hari tadi. So, mohon minggu depan buat get ready untuk kita petangkan draft untuk laporan program. Jadi ini adalah format yang diberikan oleh pihak PPP. So mohon untuk dilengkapkan. Dekat sini sinopsis atau aktiviti atau program yang telah kita buat. Okay. Objektif, and then tema, and then bilangan dan kategori penyertaan pelajar, UNIMAS dan orang luar. Nyatakan mencapai target atau tidak. Okay. And then jawatan kuasa pelaksana. Senaraikan semua nama AJK, pelaksana dekat sini mesti ada nama penuh dan matric number. Kemudian jemputan senarai jemputan, peserta luar dan juga penceramah. And then kerjasama lah kalau ada dekat sini kita nyatakan PPP, Sentex, apa lagi, Hospital Miri, siapa lagi wakil kita tadi, wakil pelajar lah yang FSDS tu. And then perincian aktiviti. And then pencapaian dekat sini boleh isi kemahiran insaniah tu apa kemahiran bidang tu apa. Okey, dekat sini saya nak nyatakan untuk kemahiran sekejap saya tengok saya punya slide satu. Sekejap, rubrik Okey. Sebentar Untuk rubrik, kemahiran insaniah ni, dia mesti dah ada kemahiran komunikasi, okey. Dan untuk kemahiran bidang, okey, yang pertama ialah dalam membina hubungan, kefahaman tentang komponen asas dalam menyerlahkan potensi diri. Kan dalam slide saya yang awal, kelas Me Within Me, apa yang kita nak masukkan dalam komponen asas dia, dalam menyerlahkan potensi diri. And then, of course, ada elemen membina hubungan. Jadi maksudnya kemahiran insaniah masukkan elemen komunikasi dekat situ, manakala kemahiran bidang masukkan elemen pemahaman tentang apa yang kita belajar di dalam kelas Me Within Me, seterusnya membina hubungan. Right? Kalau tak jelas nanti SU, bolehlah hubungi saya. Alright? Okay, untuk saya berkongsi. And then kelemahan ataupun masalah. Masalah ataupun isu lah. Nyatakan salah seorang penceramah menarik diri di saat akhir di atas tugasan yang tidak dapat dielakkan dan cadangan penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan mencari penceramah lain dan sebagainya. Apa lagi kelemahan yang you all kenal pasti? Sukar untuk mendapat komitmen dan kerjasama daripada ahli-ahli, rakan-rakan ahli-ahli pelajar-pelajar kelas Me Within Me. Nyatakan dekat situ sebab apa menjadi kelemahan ataupun masalah. And then komen dari AJK apa, komen daripada peserta apa, and then laporan kewangan lah. Laporan kewangan berkaitan dengan hadiah dan cenderahati yang kita beli. Alright, so nanti kalau tak faham boleh bagi tahu saya. And then lampiran surat ataupun borang, saya ada scan kan borang surat yang dihantar, and then gambar-gambar aktiviti dan program.
Okay, and then yang ni lah, laporan ni perlu hantar kepada saya soft copy, bukti projek khas ni. Sebab tu saya nak minta pelajar-pelajar hantar gambar-gambar, video, poster ya, video montaj poster. Maksudnya semua AJK pun akan terlibat sini. And then laporan bergambar seperti format di bawah ni, dekat sini. Gambar dia ada apa, tajuk apa, gambar aktiviti, sinopsis aktiviti ya. Ni tengah buat apa, kena nyatakan gambar utama acara tu, poster ke dan sebagainya. So, itu adalah berkenaan dengan format pelaporan. So, mohon untuk disediakan draft dan dibentangkan pada minggu depan ya, sebelum kita submit. Final ialah pada 22 hari bulan. So, maksudnya kita ada lebih kurang 2 minggu untuk kita siapkan semua tugasan ya. Okey. So, seterusnya saya jemput Haina ataupun Amirul untuk brief apa progres untuk Carnival CoQ persediaan nanti dan update rakan-rakan siapa yang akan hadir dan sebagainya. Sebelum tu saya minta ya, beri kerjasama kepada saya. Siapa yang nak ambil dan uruskan cenderahati yang ada dekat meja saya ni. So, please ya, bantu saya supaya kita dapat selesaikan semua urusan ni, termasuk cenderahati dan sebagainya, pada pada sebelum hujung Jun ini. Ya. So, saya harap semua memberi kerjasama yang baik, okay, supaya lepas ni you all boleh memberi tumpuan kepada apa nama? Kepada you all punya exam final ya dan sebagainya. So kita settlekan sama-sama, selesaikan apa-apa tugasan yang ada. So saya serahkan kepada Amirul ke Haina ke untuk berkongsi dengan kawan-kawan, dan walaupun saya tahu tak semua yang dapat komit pada tarikh berkenaan, tapi sekurang-kurangnya dalam kelas ni please show up your commitment lah ya. Right, dipersilakan. So siapa yang nak berkongsi ni? So saya bercakap seorang je dalam ni. Ya, sila.
Um, Rasanya tu je kot. Untuk yang poster tu, mereka PPP bagi masa sampai this Friday until 12 PM. Tu je lah rasanya. Apa tu? Poster yang kan hari tu kan madam dah approve, tapi Dr. Ida cakap nak tambah synopsis program. Oh. Dah pula kah? Dah buat ke? Dah. Belum. Tunggu Alia update. Dia nak sinopsis tu panjang sikit lah. Bukan, dia nak kita bagi tahu program ni tentang apa. Terangkan tujuan program ni. Tapi hari tu kan dah letak tujuan program semua kan? Dia tak nak yang macam tu. Dia nak yang macam lebih spesifik. Mesti ada huraian ke macam mana? Macam tu lah. Ada huraian sikit-sikit. Okey, dia nak tujuan, simpulkan semua program. Okey, simpulkan semua program tu maksudnya apa pengisian lah. Masukkan apa pengisian program you all kan? Ya. Slot 1 tu berkenaan apa, kedua, ketiga, apa pengisian, and then refleksi. Okey, faham. So buat dulu, nanti saya semak bila deadline? 9 hari bulan. Hari esok lah. Esok. Okey, so kalau macam tu tak apa, buat dulu, malam nanti update saya lah. Okay, thank you. And then, okay, untuk apa nama ni, aktiviti, okay, untuk dress code you all nanti, masa hari kokyu macam mana? Maksudnya? Pakaian gigi masing-masing kah? White purple kan? White purple kan? Baju putih ada sih. So you cari something yang purple macam apa kita sebut apa kita sebut yang macam sapu tangan yang besar tu kita sebut apa lupa saya. Sapu ribbon ke? Ataupun kalau you ada cap kan? Bandana. Baru saya ingat bandana. Bandana warna purple, kalau susah nak cari, maybe boleh apa nama ni, cari kan dekat situ buat dekat Padang dekat stadium kan. Ada topi yang macam dekat pantai tu, ada lilit dekat ribbon warna purple ke. Entahlah, saya tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi dia mesti menepati tema jugalah. Gitu. So, kena standard lah dengan kawan-kawan lain. Berapa orang yang join ni, Amirul? Tujuh orang dan makan minum tu apa nama ni diberi kot. Saya dimaklumkan disediakan. Makan minum memang dah diberi. Yang hantar nama hari tu, Dr. dah cakap akan diberi makan minum. Okay. Cuma bawa lah air yang sendiri. bagi nama. Cuma bawa lah air ke apa untuk diri sendiri kan. Okey, aktiviti pula, dari segi aktiviti pula.
Okay. Okay, and then mana lagi? Okay, ini berbalik ke yang lain-lain ada tak berkaitan dengan projek khas? Projek khas pula, Carnival CoQ. Ada apa-apa lagi? You all ada buat music ke? Tak boring sangat? Okay, kalau macam tu kami tu nanti get ready jugalah lagu-lagu apa semua, taklah boring sangat dekat booth. Okay kan? So kita boleh mainkan dan sebagainya. Okay, so saya berbalik kepada laporan you all nanti. So boleh ke kelas ni buatkan satu montage ke? Macam you all dah buat tu. And then add on apa yang kita dah buat. Saya try untuk retrieve record macam dia terputus-putus. Jadi saya try pula tengok di PC dekat rumah saya lah, nanti saya tengok. Yang ada through this one memang 45 minit terakhir je yang di-record. Jadi tak seronok lah. Yang pertama tu yang banyak input kan. Yang ya. Ambil lah apa-apa add on kan hari tu group siapa? Jennifer ke ada buat montaj pendahuluan, tu dah kita ada satu. Masukkan nanti dekat laporan khas kita. And then yang satu lagi tu keseluruhan lah. Okay. Kalau you all nak buat satu gabungkan boleh juga. Okay, based on yang sedia ada and then add on lah Ada hari tu you all ada buat perbincangan kan semua, ada record tak? Ada. Boleh lah ambil gambar yang sesuai sikit kan nak masuk. Right? Okay, so saya nak tanya, ada lagi apa-apa tentang pelaporan? So tolong bantu ya. SU dengan penolong SU kena hantar kepada saya. And then saya nak tanya tentang assignment you all. Ada benda tak faham tak assignment tu? Ada, Madam. Saya ada soalan. Apa dia? Untuk video tu, boleh Madam terangkan sekali lagi apa yang kami perlu buatkan, dan untuk refleksi dekat LinkedIn tu, kami post dia dekat LinkedIn tu sendiri ke Madam? Yang LinkedIn tu? Ya. Okay. So ada kawan-kawan nak bagi respon. Yang pertama untuk video yang assignment pertama tu, kan macam you all tengok saya buat slide mutiara tu tadi. So you cari satu kata-kata motivasi hasil karya diri sendiri masing-masing. And then you all boleh create a very simple montage video montage. Tak payah panjang pun tak apa. Tapi janganlah terlalu singkat. And then cuba terangkan mungkin tentang diri yang berkaitan dengan contohnya lah katakan saya tadi. Saya mungkin saya guna perkataan akulah kononnya. Aku seorang budak kampung. Bagaimana aku berjaya? Aku cuba menggilap mutiara. Contohnya. Kita masukkanlah gambar-gambar, muzik latar dan sebagainya. So, saya pun paparkanlah M tu apa. M tu aku mesti mencapai matlamat yang aku tetapkan. Dan usaha. Contohnya begitu. So, kalau you all ada kata-kata motivasi lain dan sebagainya, try to relatekan dengan diri. Ya, sebab yang tu golden words of me kan, me within me, golden words you sendiri berkaitan dengan diri you sendiri. And then ataupun saya sangat terbuka ya sebab yang ni kreativiti masing-masing kan. Jadi saya tak hadkan kepada pelajar lah. Okay. Jadi dekat sini you all kena kreatif. Itu yang pertama. And then yang kedua adalah yang berkaitan dengan refleksi diri logbook projek khas. Yang ni related dengan
refleksi berkaitan dengan projek khas you all. Okay, projek khas, and then apa yang you nak, yang you lalui, apa yang telah dipelajari dan sebagainya. So, masukkan dekat situ ya. And then, seterusnya, sebab yang ni semua kena hantar soft skill kepada, soft copy kepada saya ya. Sekejap saya check sekali lagi. Okay. Untuk LinkedIn tu, kalau you all masukkan dekat LinkedIn, macam mana saya nak membaca dan nak menilai dekat you all punya LinkedIn? Maksudnya soft copy tu kena hantar kepada saya lah. Okay? Faham tak? Boleh jelas tak? LinkedIn tu dia sebab saya ada siapa boleh recall balik? Sebab saya tengah, okay. Okey, untuk refleksi, sekejap saya ulang balik Untuk refleksi projek khas ni, okey, sekali lagi tugasan yang pertama, refleksi diri logbook, okey, projek khas adalah refleksi yang you all buat sepanjang kelas kita diadakan. Boleh buat by week, okey, boleh buat secara keseluruhan. Apa yang you all dapat daripada kelas, apa pengajaran, apa input, tips ke, teknik ke dan sebagainya yang you all perolehi sepanjang berada di dalam kelas. Itu adalah assignment yang kedua tadi. Yang pertama tadi, individu tadi. Okay, yang pertama yang ni semua individu untuk refleksi logbook ni, katakan you all ada dipanggil mesyuarat pada malam, sekian hari bulan, buat persediaan apa ke, you all buat video ke dan sebagainya yang related dengan task you, masukkan dekat situ. Boleh faham ya? Okey, untuk refleksi LinkedIn adalah based on projek khas. Okey? Sebelum, semasa dan selepas projek khas disiapkan. Apa refleksi you all? Buat macam karangan lah. Apa yang you all perolehi dan kaitkan, okey, dengan dari segi pemikiran, dari segi efektif dari segi psikomotor ataupun fizikal. You all bergerak ke dan sebagainya. So yang itu adalah kaitannya ya. So untuk yang ni semua kena hantar soft copy kepada saya. Okay. LinkedIn tu memang you all kena buat you all punya Gmail, email dia. Tapi untuk refleksi LinkedIn ni maksudnya tadi based on projek khas yang you all dapat. Yang satu lagi logbook tu based on apa yang you perolehi sepanjang kuliah berlangsung. Okay. Jadi refleksi LinkedIn, apa yang you perolehi untuk projek khas saja. Okay. Faham? Boleh faham Jelas ke? Miss Mary? Jelas, Madam. Kalau tak faham nanti lagi boleh tanya saya semula Okay. So, yang golden words me, within me tu, it's up to you. Tapi dia buat dalam bentuk video montage lah. Bagi gambar you, mungkin ada gambar kecil-kecil. Bagaimana mungkin you ada achieve something during your youngest, yang sekolah rendah ke, menengah ke, yang develop you jadi macam ni. Okay, ada pelajar yang dia share bagaimana dia struggle, then dia survive sampai dia dapat belajar ke universiti dan still lagi ada goal dia sendiri yang dia nak achieve, cita-cita dia kan dan sebagainya. Okay, yang tu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Right?
Okey. Aha. Boleh. Boleh. Jangan bahasa Cina, Iban, Bidayuh yang saya tak berapa nak faham. Buat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Masukkan ni. Tapi biarlah, walaupun you all cari sources kan, sumber, banyak sumber dekat mana-mana lah, YouTube kah, apa ke semua, it's okay, boleh. Tapi you kena edit jugalah, buat edit yang ikut sesuai dengan diri you sendiri, right? Saya tak tahu kalau video TikTok tu you dapat masukkan dalam you all punya assignment, dalam you all punya assignment, boleh juga, tak ada masalah. You all ada buat TikTok ke, apa ke dekat situ, boleh. Saya boleh terima. Video montage, sebab dia video juga, right? Okay, jelas Alright. Ya. Ada email saya kan? Saya dah. Bagi nanti lepas hantar tu, lepas hantar email tu, hantar email maklumkan dekat saya saya akan double check. Okay? Boleh? Bagi link boleh? Bagi link. Tapi make sure nanti saya biasanya pelajar bila dia bagi link, jangan you ada pelajar dia boleh stop off. Macam mana off ke istilah tu? Macam lepas tu saya tak boleh nak buka balik. So make sure jangan you offkan dia lah. Maksudnya link tu nanti certain time saya tak dapat nak buka because of apa? Yang ni memang hak cipta terpelihara you all sendiri. Dan saya mohon izin sebenarnya kalau pelajar, sebab video ni kadang-kadang bila kita buat penilaian markah dan sebagainya kan, kalau dekat satu part tu yang untuk assignment macam ni saya letak bagus sangat markah dia out of berapa kan dekat situ. Kadang-kadang penilai yang final sebelum di endorse markah you all ni kan, mereka nak tengok. Jadi sebab tu saya minta kalau yang siapa dah bagi link tu jangan off dulu awal-awal bagilah masa supaya saya dapat buka, saya dapat tengok balik dan sebagainya. Ada nama you all, jadi kita nak tiru ke apa mana boleh sebab itu idea kreatif masing-masing. Okay. Saya ingat tadi nak letak dekat folder, cuma saya tak nak lah sebab siapa yang hantar awal yang saya dapat detect lah, nanti dia tiru idea kawan ni pula. Dia more or less sama je ataupun saya dapat detect dia suruh orang buat dan passion pula. Dia punya teknik tu sama je lebih kurang, konten dia sama lebih kurang, cuma edit copy paste ke gitulah. Jadi kita pun tak nak berlaku macam tu, so saya tak naklah letak dekat folder which is ada ketika orang lain boleh view dan sebagainya. Hantar personal saja kepada saya, nanti saya akan save dekat folder saya sendiri, right? Boleh nama penuh, nombor matrik jangan lupa, right? Sebab you all ramai ni, saya kena buat satu-satu, tengok satu-satu, baca satu-satu. Biasanya saya akan buat kerja-kerja ni pada sebelah malam lah, right? Sebab kerja-kerja macam ni kan kita kena understand jugalah. So yang lain-lain tanya nanti next week kita dah sibuk-sibuk, kita dah banyak task dan sebagainya, nanti tak sempat nak tanya dan sebagainya. Ada yang tak mula lagi ke assignment ni? Buat kerja last minute dia. Ada yang buat kerja yang last minute? Ya. Yang logbook tu, yang logbook project khas tu, kita kena buat dari awal kelas sampai akhir kelas ke? Yang linked. Bukan, satu gig.
Logbook yang satu tu. Okey, ingat linked tu yang related dengan projek khas saja ya. Ah, Okey, ingat linked yang berkaitan dengan projek khas sebelum, semasa dan selepas. Apa yang you dapat. Kalau logbook yang satu lagi tu daripada awal sampai akhir. Termasuk yang hanya berkaitan dengan projek khas saja ataupun apa-apa yang kita buat dalam kelas ni letak juga. okey. Untuk logbook yang pertama berkaitan dengan keseluruhan termasuk projek khas. Maksudnya by week. Ingat tak ada week minggu yang kita bentang apa yang kita buat? Apa perancangan you all? Ingat tak Amirul, Haina, siapa lagi? Bentangkan proposal apa sesemua. So masukkan benda ke situ. Tapi yang linked into khas, projek khas saja. Projek khas saja. Sebab tu kalau you tengok laporan, format pelaporan tu kan, dia kan ada dekat situ. Kelemahan, kelebihan, sinopsis. You mainkan peranan apa dekat situ. Jadi AJK apa, jadi pengarah, timbalan pengarah. Apa yang you buat, apa yang you dapat. You kena deal dengan peserta, you kena deal dengan need, you kena berkomunikasi, you kena berhubung dengan ni dan sebagainya, pelbagai pihak dan sebagainya. You terpaksa berfikir macam mana nak create poster berkenaan, bagaimana nak come out dengan proposal, bagaimana nak dapat komitmen kerjasama dengan rakan-rakan lain. Everything yang related dengan projek khas, preparation sebelum, semasa, selepas, apa yang you dapat. Itu linked in. Yang satu lagi, daripada awal kita masuk kelas, sampailah apa progres-progres, okey. Dalam kelas minggu ni, kita membentangkan berkenaan dengan projek khas. Kita ada buat aktiviti refreshment. Kita ada belajar tentang membuat ujian personality apa ke. Okey, ada perbincangan, pengarah projek, makluman-makluman. Saya juga pada minggu yang ketiga, saya belajar tentang terapi reality, mengenal potensi melalui teknik SWOT, reality check. So, kalau siapa yang nak take note dekat sini, saya bagi peluang, saya akan baca. Saya takkan paparkan apa-apa dan sebagainya. So, minggu yang pertama, apa yang kita belajar, okey. Kita membuat pengenalan berkenaan dengan co-curriculum, okey, dalam pembangunan pelajar. Kemudian, masa tu saya ada terangkan tentang elemen kemahiran insaniah. Okey, kita terangkan apa teras you all adalah teras kepimpinan. Subterasnya adalah me within me. MPU 5842. Salah. 3452. And then dalam minggu yang pertama kita buat pengenalan mengenai me within me. Pentingnya mengenali potensi diri. Konsep kendiri positif. Okey, lepas tu ada apa? Ada refreshment activity. Aktiviti segar minda. Ingat apa yang saya buat kan? Minggu yang kedua, okey, siapa yang tak take note ni terpulanglah. Saya just nak bagi guideline you all. Apa nak masuk dalam logbook tu? Apa yang kita buat minggu kedua? Pertama, of course, ada refreshment activity. Kedua, kita bincang tentang pembentukan jawatan kuasa. Okey. Iaitu perancangan dan pelaksanaan untuk projek khas. Dekat situ kan saya ada minta you all berbincang di luar jadual kelas untuk menyediakan, untuk berbincang apa projek yang you all nak buat, apa perancangannya dan pelaksanaannya, pemilihan jawatan kuasa, pembentukan jawatan kuasa, perbincangan dan sebagainya. Minggu ketiga,
sama juga. Okey. Dan dekat situ adalah pembentangan kertas kerja wakil pelajar kelas ni kepada fasilitator. Kita buat secara beramai-ramai. Okey. Seterusnya minggu yang keempat, ini kan 13 hari bulan ni. Ada pembentangan kertas, selain daripada refreshment activity, pagi tu ada pembentangan kertas kerja oleh Amirul dengan Haina kan? Untuk mendapat kelulusan kertas kerja dan peruntukan kewangan. Saya, tu dia dekat situ. Saya selaku pengarah, timbalan pengarah, terlibat dalam pembentangan. Jadi rakan-rakan pelajar yang lain, kami di dalam kelas mendapat maklum balas mengenai apa maklumat yang telah dibentangkan, mengetahui apa task masing-masing. Okey. Bagaimana untuk penyediaan kertas kerja, projek khas dan sebagainya. And then minggu yang kelima, okey. Saya minggu kelima tu 20 hari bulan 4. So saya tulislah dekat situ 20 hari bulan 4. Hari tu kita diberikan tas-tas ataupun tugasan-tugasan yang perlu dilengkapkan. Pada masa yang sama, update berkenaan dengan projek khas yang akan dilaksanakan. Tarikh bila you all buat, ada tak saya edarkan ujian personality ke? Ujian personality apa? Kenalah nyatakan dekat situ. And then seterusnya minggu ke-6. Okey, minggu ke-6. Apa yang saya masukkan dekat situ? Ada buat smart goal ke? Kita ada buat konsep kendiri tingkat johari ke? Okey? Konsep ketinggi smart goal, konsep kendiri positif iaitu tingkat johari. Ada refreshment activity. Okey? And then seterusnya, minggu seterusnya, okey, masih lagi membincangkan tentang jurnal, refleksi diri, macam mana, assignment macam mana, and then persediaan untuk projek khas, and then ada buat buat ujian apa hari tu. IPS dulu, lepas tu barulah ada intervisi tarikh lahir. Okey, nyatakan dekat situ. And then minggu yang ke-8, okey, yang minggu ke-8 ni sebab minggunya adalah minggu untuk persediaan untuk projek khas. Tapi pada masa yang sama, okey, saya tahu dalam mana-mana minggu berkenaan, you all ada buat perbincangan masing-masing dalam grup-grup kecil. Cuba di-take balik ya dekat message-message, berbincang dalam kumpulan kecil melalui WhatsApp group, melalui Teams, MS Teams meeting ke, you all pakai Google Meet ke apa, yang related dengan diri you all. Saya selaku MC membuat teks ke apa, bersedia untuk apa-apa dan sebagainya mengikut teks, task masing-masing. Right? Okay. Mesti kaitkan dengan diri ya. Lepas tu kaitkan dengan rakan-rakan sekelas sebab kita nak masukkan elemen kemahiran berpasukan. Okay, and then minggu yang ke-9, 25 hari bulan 5 kan? Apa yang you all buat, nyatakan dekat situ. Right? And then seterusnya hari ini, okay, you all buat apa hari ini? Berbincang mengenai apa-apa persediaan Carnival 4Q, kemudian berbincang mengenai apa lagi tadi, format untuk pelaporan projek khas, kemudian menggilap mutiara, okay, dan apa lagi perbincangan mengenai assignment. So 15 dah kena submit kan, dekat situ. Alright. So jelas ya? Okay. Saya tak ni, saya just berkongsi dengan you all mana-mana yang sempat buat catatan dan sebagainya. Jadi apa moral of the story? Dalam hidup ini
Yang terbaiknya untuk kita berjaya, kita kena selalu buat refleksi. Tak setiap hari, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. Supaya kita refresh balik apa yang kita buat. Saya as a pengamal ya, orang yang buat praktis untuk counselling, every day saya kena buat logbook. Kerja satu perkara lah. And then of course malam-malam saya akan buat refleksi diri. Dia more or less macam diary lah. Masa zaman remaja saya dulu sukalah buat diary tu. Dah tua-tua ni dengan jadi suri rumah. Kalau dah balik kat rumah tak sempat saya nak buat macam tu. Tetapi setiap hari saya akan menulis. Saya menulis bukan menulis yang macam kita buat buku tu. Saya menulis apa yang saya belajar hari ni, apa yang saya perolehi. Okey, macam tu. Jadi Philomena tanya, Madam untuk pengesahan video logbook dan linken tu semua dihantar serentak ya? Saya beri sekali lagi atas pertimbangan budi bicara. Tarikh akhir sehingga 22 hari bulan Jun. Jadi kalau minggu depan dah siap video, hantar dulu video. Ataupun logbook dah siap, hantar logbook dulu. Kalau nak hantar serentak, boleh hantar serentak 22. Kalau minggu ni dapat siap satu, hantar dulu. So, means that tarikh akhirnya ialah pada 22 Jun. Okay? Kalau siapa yang lewat sikit hantar tu, saya akan tolak markah sedikit. Okay? Kalau langsung tak memberi kerjasama, buat cincai-cincai, buat last minute dan sebagainya, tolak banyak-banyak markah. Okay? So, itu saja. Right? So, faham Philomena okay? Faham Kalau tak faham nanti message saya semula. Right? So, anything else? Kalau tak ada, anything else? Berpesan? Bagi thumbs up sikit. Saya ada request ya. 22 hari bulan Jun. Plus kelas kita. Saya minta semua buka kamera. Saya nak mohon sangat-sangat semua buka kamera. Kita ambil gambar ramai-ramai. Right? Saya tahu ada yang tak dapat kamera tak okey dan sebagainya. Tapi saya mohon usahakan ya. Tahu ada yang pakai handphone dan sebagainya. So, sebab dah last day kelas tu. Alright? Nanti saya, lepas tu saya tak tahu jumpa you all ke tak lagi dekat kampus ni because of you all dah sibuk dah dengan semester baru. Saya pun tak kenal pun dan sebagainya. Masuk bulan Oktober lagi. Nanti, iya ke? Pernah masuk kelas saya ke apa. So at least kita ada foto-foto lah untuk kelas ini. Senanglah saya nak buat report sebab saya sendiri pun bila nak submit markah pada you all nanti saya pun kena buat report. So saya tampalkanlah, saya tempek nak cakap gambar you all dekat situ bersama dengan saya. Right? So kalau tidak ada apa-apa, itu saja daripada saya. All the best pada semua. Okay, selamat membuat persediaan untuk Carnival CoQ. Yang tidak hadir pada hari berkenaan, please beri sokongan, bantu kawan-kawan untuk buat apa keperluan persiapan dan sebagainya. Okay, itu saja daripada saya. Take care. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh dismiss our class. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam Terima sejahtera. kasih, Madam. Sama-sama. Terima kasih, Madam. Thank you, Terima kasih, Madam. Madam. Thank you, Madam. Okay, thank you, Terima kasih kembali.